Wabarakatuh. Saya Muna Izzah binti Muhammad Adib, nombor matrik D193-12417. Kos Syariah Islamiah yang sebagai moderator, kami ingin membahaskan tentang masalah etika seorang doktor dalam kes pembuangan janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurauni binti Wan Azman, nombor matrik D193-12422. Saya memegang watak dalam forum ini sebagai seorang doktor. Kos Syariah Islamiah. Saya Nur Inani Nazira binti Muhammad Nazri, kos Syariah Islamiah. Nombor matrik D19312437, memegang watak sebagai seorang peguam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Zulfa binti Muhammad Yazid D193124880, memegang jawatan sebagai seorang kaunselor dan menjadi panel ketiga. Saya Zulaika binti Muhammad Adnan, nombor matrik D193-12315, memegang jawatan seorang cikgu dan panel yang keempat. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Cari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Nama saya Muna Izzah binti Muhammad Adib. Sebagai pengacara akan membahaskan berkaitan pembuangan janin. Seperti yang kita ketahui, pada era globalisasi ini, masalah pembuangan janin berleluasa dan semakin meningkat dari semasa ke semasa. Tanpa membuang masa, saya memperkenalkan panel utama, Wan Nurauni dengan jawatan yang dipegang doktor. Seterusnya, panel kedua, Nur Inani Nazira dengan jawatan yang dipegang sebagai lawyer. Seterusnya, panel ketiga, Amirah Zulfa dengan jawatan yang dipegang sebagai kaunselor. Dan panel yang terakhir, panel keempat, Siti Zulaika dengan jawatan yang dipegang cikgu. Seterusnya diminta panel utama Wan Nurauni untuk membahaskan tentang kronologi bagaimana berlakunya peristiwa ini. Persilakan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada moderator Muna Izzah kerana sudi menjemput saya dalam program hari ini. Jadi, menurut saya mengenai tajuk kita pada hari ini iaitu masalah etika dalam kalangan profesional adalah merupakan masalah yang sangat serius dan juga harus diambil berat kerana mendatangkan kemudaratan bukan sahaja pada diri seorang profesional tersebut, malah kepada masyarakat sekeliling. Dan seperti yang sering kita dengar bahawa golongan profesional yang kerap kali berlaku masalah ini adalah dari kalangan doktor. Seperti kes yang telah berlaku di Bangkok, Thailand iaitu pada tahun 2010 di mana terdapat bau menyengat tercium dari sebuah kuil Buddha di Bangkok, Thailand. Kepolisian Thailand yang menyelidiki bau tersebut mendapati pemandangan yang mengerikan iaitu apabila mereka menemukan lebih dari 2,000 janin yang dibungkus dengan plastik hitam lalu disembunyikan di dalam sebuah rumah jenazah di komplek kuil tersebut. Malah, janin-janin tersebut diduga berasal dari klinik-klinik aborigesi ilegal. Berdasarkan dari kes tersebut, kita boleh tahu bahawa ini berpunca dari masalah etika doktor tersebut kerana tidak bertanggungjawab atas tugasnya, malah sewenang-wenangnya melakukan pengguguran bayi apabila disogok bayaran dengan kadar yang tinggi. Namun, selain mengenai pengguguran haram ini, terdapat satu lagi kaedah atau cara untuk memudahkan menggugurkan kandungan, iaitu pil pengguguran atau popular dengan gelaran pil cuci noda yang berleluasa di alam maya. Ini membayangkan mentaliti masyarakat yang menganggap nyawa si kecil ini seolah-olah sudah tidak bernilai.
Rata-rata pengguna dalam kalangan pelajar sekolah menengah kerana lambakan menyebabkan pil itu amat mudah diperoleh dengan hanya berhubungan melalui aplikasi WhatsApp. Tablet Cytotec atau nama generiknya misoprostol adalah produk berdaftar dengan nombor pendaftaran MAL 9819890225AR. Tablet ini mengandungi misoprostol atau MCT yang diklasifikasikan racun jenis B dan kegunaan utama tablet yang didaftarkan adalah untuk merawat user. Di samping user, Cytotec juga bertindak dengan menyebabkan kecutan atau kontraksi rahim yang sangat kuat dan menyebabkan proses keguguran berlaku. Ia sangat berkesan sekiranya digunakan pada 12 minggu pertama kehamilan, di mana keberkesanannya sehingga 90%. Bagi wanita atau pasangan yang mahu jalan penyelesaian yang mudah, murah dan berkesan, tablet ini lazimnya menjadi pilihan utama berbanding berjumpa dengan doktor. Akses kepada ubat ini juga hanya di hujung jari. Dari situasi jelas menunjukkan bahawa ada pihak yang terlibat dalam penyebaran pil tersebut dan sudah pasti doktor yang terlibat seharusnya tahu tentang kesan perkara ini dan sepatutnya bertanggungjawab dalam tugasnya. Kerana perkara sebeginilah, saya mengatakan bahawa masalah etika profesional amatlah harus diambil berat kerana melibatkan masyarakat dan sudah pasti doktor yang terlibat ini harus menjalani hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian kronologi peristiwa ini. Diteruskan pula dengan panel kedua kita, Nur Inani Nazira, untuk membahaskan tentang faktor yang mendorong terjadinya pembuangan janin. Terima kasih kepada moderator Muna Izzah di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan yang diberikan tadi, terdapat dua faktor yang berlaku dalam isu ini. Faktor pertama ialah berpunca daripada pesakit, iaitu kurang kasih sayang keluarga. Kasih sayang keluarga sangat penting dalam membentuk anak-anak untuk menjaga maruah diri dan keluarga. Tanpa kasih sayang keluarga, kemungkinan anak-anak akan terabai dan membuat hal masing-masing. Hal-hal yang negatif akan menyebabkan mereka terpesong melakukan zina sehingga terjadinya punca pembuangan bayi. Seterusnya, pengaruh gejala sosial dan teknologi. Teknologi seperti telefon bimbit dan internet memberikan pengaruh besar kepada para remaja serta menjadi punca pembuangan bayi yang berleluasa. Remaja sering melayari internet dan melihat perkara yang tidak berfaedah menyebabkan mereka terikut-ikut apa yang dilihat. Remaja juga tidak teragak-ragak lagi untuk mencari rakan berlainan jantina di luar sana. Selanjutnya, pengaruh rakan sebaya. Punca pembuangan bayi juga adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya. Kebanyakan kes ini melibatkan pelajar sekolah. Punca pembuangan bayi ini salah satunya adalah dengan siapa kita berkawan dan bergaul. Kalau tersalah pilih kawan, buruk padanya. Di samping itu, pergaulan bebas. Jika tidak menjaga batas pergaulan dan mengamalkan pergaulan bebas, gejala sosial boleh berlaku dalam kalangan anak anda. Punca pembuangan bayi akibat pergaulan bebas dapat diatasi sekiranya ibu bapa memantau pergaulan dan perkenalan anak-anak dengan kawan-kawan mereka. Akhir sekali, tanda pendirian diri dan tidak berfikir kesan. Para remaja yang tidak ada pendirian diri tidak memikirkan kesan sekiranya mereka melakukan sesuatu perkara. Seks bebas juga adalah perkara yang menjadi punca pembuangan bayi. Tetapi semuanya bermula dari para remaja sendiri. Jika mereka mempunyai pendirian yang kuat dan sering memikirkan kesannya, ia akan menjadi penghalang mereka melakukan perkara yang tidak diingini. Selanjutnya, faktor kedua ialah doktor. Persepsi ini memang ada rasionalnya kerana tugas seorang doktor yang berperanan menyelamatkan nyawa orang serta membantu pesakit. Tetapi dalam isu ini, doktor tersebut tidak mematuhi kod etika dan garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dikatakan kerana doktor tersebut menjalankan pembedahan pembuangan janin tanpa sebab-sebab tertentu dan tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan untuk membuat pembedahan tersebut.
Selain itu, doktor tersebut mempunyai ciri-ciri lokus kawalan luaran iaitu akan mengambil sikap kurang tanggungjawab terhadap akibat-akibat daripada tindakannya dan lebih bergantung kepada tekanan luar. Di samping itu, doktor tersebut kurang rasa tanggungjawab. Apabila seorang doktor tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap pesakit dan tidak memberitahu kesan yang mungkin berlaku akibat pembedahan pembuangan janin, akhir sekali mementingkan wang berbanding kesihatan pesakit. Sekiranya doktor tersebut mengambil langkah menerima rasuah untuk membuang janin secara tidak sah, ia dapat menjejaskan kesan daripada perbuatan doktor itu akan menyebabkan seseorang itu berani mengambil tindakan untuk membuang janin secara tidak sah dengan cara merasuah doktor tersebut. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Ringkas daripada apa yang diberitahu oleh panel kedua, jelas menunjukkan bahawa pembuangan janin berlaku disebabkan sesuatu faktor atau punca. Kemudian diteruskan dengan panel ketiga iaitu Amirah Zulfa yang akan membahaskan tentang kesan-kesan dari pembuangan janin yang dilakukan. Terima kasih kepada pengerusi yang cantik murid pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah. Dengan masa yang diberikan, saya akan menjelaskan tentang kesan yang diperoleh daripada isu ini. Antaranya ialah berlaku peningkatan jumlah pembuangan bayi dalam isu ini lebih daripada 2,000 bayi yang telah digugurkan. Selain itu, pengguguran bayi ini akan meninggalkan kesan yang buruk dalam diri wanita. Contohnya, kerosakan serviks. Seterusnya, melahirkan generasi anak muda yang mengalami keruntuhan akhlak pada diri mereka. Remaja akan sering melakukan maksiat secara berleluasa kerana wujudnya tempat sebegini. Selanjutnya, gejala haram ini juga sudah pastinya boleh membawa maut. Selain itu, wanita yang berasa lega selepas membuat keputusan untuk menggugurkan anak cenderung untuk mengalami kondisi ramnes atau paralisis, iaitu kondisi fisiologi yang menyebabkan mangsa tidak mempunyai keupayaan untuk merasa atau mengekspresikan emosi mereka. Organisasi atau agensi-agensi kerajaan sentiasa berhadapan dengan pelbagai bentuk ancaman sama ada dari dalam ataupun luar persekitaran, dan ancaman ini boleh menjejaskan prestasi produktiviti serta masa hadapan sesebuah organisasi. Dewasa ini rata-rata ancaman ke atas organisasi berpunca daripada individu-individu dalam organisasi itu sendiri dan seterusnya melibatkan ahli-ahli lain yang merosakkan identiti organisasi kerajaan. Lazimnya, ancaman ini mempunyai hubung kait yang erat dengan isu etika. Pengabaian ini boleh membuka peluang untuk berlakunya salah laku dan salah guna kuasa dalam sesebuah organisasi. Menurut sesi pembelajaran yang telah kita jalani sewaktu di kelas, saya dapat mengesan antara kesan jika doktor melakukan masalah etika ini ialah dapat memburukkan imej profesional. Persis peribahasa Melayu ada mengatakan, kerana nilai setitik habis susu belanga. Maka jika kita kaitkan dengan kes ini disebabkan seorang doktor yang mengambil langkah yang salah sewaktu bekerja, masyarakat akan mula memandang serong kepada semua doktor. Lama-kelamaan, kepercayaan kepada doktor itu akan berkurang. Selain itu, melumpuhkan perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan haram ini, tiada siapa yang dapat mengagak tindakan seseorang itu. Kegiatan haram ini hanya akan menghakis kepercayaan awam terhadap cerdik pandai di negara kita ini dan akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara akan menjadi kocar-kacir. Akhirnya ia akan menimbulkan masalah yang lain seperti kemerosotan ekonomi. Itu sahaja daripada saya. Jutaan terima kasih kepada panel ketiga atas maklumat yang diberikan. Hal ini jelas bahawa apa yang disampaikan oleh panel ketiga tadi sangatlah mendatangkan kesan buruk kepada individu yang melakukan perkara seperti ini. Sebelum terlupa, saya dengan rendah diri menjemput panel keempat iaitu panel terakhir kita, Siti Zulaika, untuk memberikan cadangan jalan penyelesaian masalah ini dan cara membasmi masalah etika bagi seseorang doktor. Terima kasih kepada moderator Saudari Muna Izzah kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini.
Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya adalah cara untuk mengatasi masalah etika profesion doktor dalam masalah pembuangan janin. Antara cara untuk mengatasi masalah etika profesional doktor dalam masalah pembuangan janin adalah melalui peranan ibu bapa, majikan dan pihak berkuasa. Bagi peranan ibu bapa ialah boleh mengambil tindakan atas perbuatan pembuangan janin yang dilakukan oleh doktor tersebut. Contohnya, ibu bapa boleh meminta pampasan atau duit ganti rugi atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini, doktor tersebut boleh membahayakan seseorang itu kerana perbuatan yang dibuat melibatkan nyawa seseorang pesakit walaupun doktor tersebut dibayar. Dengan itu, semua pihak mahupun majikan atau doktor perlulah melaksanakan tugas dan peranan dengan baik. Mereka tidak seharusnya menggunakan jawatan yang ada untuk kepentingan diri sendiri kerana doktor mempunyai tanggungjawab yang besar. Salah satu cara adalah dengan peranan majikan yang boleh memberi hukuman ataupun denda bagi peringatan atas perbuatan yang dilakukan. Denda tersebut boleh dilakukan dengan cara turunkan gaji, pangkat dan lain-lain. Perkara ini bukan untuk menjatuhkan mana-mana pihak, tetapi untuk memberi pengajaran supaya perkara ini tidak diulangi pada masa akan datang. Selain dari cara tersebut, ada juga cara lain seperti memberi teguran secara personal. Dengan cara tersebut, majikan terlihat lebih profesional dan tegas untuk menangani hal yang berlaku secara tidak tegas dan heboh. Cara ini juga akan menjaga perasaan atau menutup aib doktor tersebut dan tidak memalukan ia di khayalat ramai. Dengan itu, doktor juga perlu bertoleransi dengan baik dan menerima segala teguran yang disampaikan oleh majikan tanpa memberontak. Seterusnya, ada cara yang lagi mudah untuk majikan mengambil tindakan terhadap doktor tersebut iaitu dengan memantapkan lagi latihan intensifnya. Latihan tersebut dapat juga memperingati adab dan etika doktor yang telah dilupakan. Perkara ini bukan untuk memalukan penampilan seorang doktor tetapi untuk mengatasi masalah etika profesional doktor dalam masalah pembuangan janin yang berleluasa dan disebabkan itulah masalah ini dipandang remeh atau serong oleh segelintir doktor. Di samping itu, pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan iaitu dengan mengambil tindakan undang-undang ke atas doktor tersebut atas kesalahan pembuangan bayi itu. Doktor tersebut dikenakan tindakan undang-undang kerana perbuatan ini melibatkan tuntutan mangsa atau pesakit terhadap pusat kesihatan atau hospital dan perkhidmatannya. Ini kerana doktor tersebut mengingkari prosedur sebagai seorang doktor. Dengan tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas doktor tersebut dapat juga memberi pengajaran kepada doktor lain. Perbuatan pembuangan janin ini juga dapat menjatuhkan imej negara dan dipandang remeh oleh negara lain kerana doktor dikategorikan sebagai barisan hadapan negara. Di seterus itu, semua pihak perlulah bersikap jujur dan amanah bagi mengatasi masalah etika profesional doktor dalam masalah pembuangan janin ini. Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa peranan ibu bapa, majikan dan pihak berkuasa terlibat dalam mengatasi masalah etika profesional doktor dalam masalah pembuangan janin. Di seterus itu, mereka jugalah yang seharusnya melihat gejala pembuangan janin secara rasional dan tidak seharusnya memandang serong terhadap masalah ini. Oleh itu, bersama-samalah kita berganding bahu dan bekerjasama bagi mengatasi masalah etika profesional doktor dalam masalah pembuangan janin ini sebelum ianya menjadi lebih serius. Saya berikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Konklusi daripada yang disampaikan oleh panel 1, 2, 3 dan 4 jelas menunjukkan bahawa semua masalah ini terjadi disebabkan faktor tertentu. Namun jangan risau, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi membendung masalah ini daripada terus berderasa. Sekian saja perkongsian kami tentang pembuangan janin.
Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansani, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.